Okey, yang pertama formula yang dipanggil standard form. Ini standard form untuk circle. Okey, yang pertama formula dia adalah kita ada bentuk X tolak H kuasa 2 tambah dengan Y tolak K kuasa 2 sama dengan R kuasa 2. Okey, ni formula yang pertama untuk circle, dipanggil standard form. Dan dalam standard form ni yang HK tu dipanggil center. Center adalah HK. HK. Dan R ni adalah radius. Radius. Kemudian formula yang kedua yang kita kena tahu dipanggil general form. General form. General form. Formula dia adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 2GX plus 2FY tambah C equals to 0. Yang ini kita mulakan G dulu. Jangan kamu pergi tukar pula 2FX tambah 2GY. Kita mesti gunakan G dulu untuk circle. Kemudian dalam circle ni kita kena tahu center dengan radius. Jadi untuk general form ni, center dia bukan lagi HK. Ini kamu kena hati-hatilah. Kalau general form, center tu kita refer pada sini. Kita akan ambil negative G. Kemudian untuk Y ni kita refer pada F. Tapi bila kita masukkan ke dalam center, kita mesti gunakan negatif. Kemudian radius, formula dia, R ni radius, tapi dia ada formula dia, punca kuasa F ataupun G kuasa 2 tambah F kuasa 2 tolak C. Ni dia punya untuk formula radius dia. Kita lihat contoh yang pertama. Daripada tutorial yang keempat tu, kita lihat tutorial yang pertama, yang keempat tu nombor 1. Find the center and length of the radius. Maksudnya kita nak mencari center dengan length of radius. Jadi kalau kita nak jawab ni, teruslah kita boleh refer pada soalan A ni. Yang ini adalah H dan K. Kalau kita nak mudah, center tu kita ambil daripada kurungan yang ada X. Kita nampak nombor dia negatif 3, tapi bila kita keluarkan, kita ambil tandaan yang berbeza daripada yang asal ni. Kemudian untuk Y pula, kita ambil daripada sini. Daripada sini kita nampak nilai dia 2, tapi bila kita keluarkan, kita ambil bacaan dia negatif 2. Itu bacaan untuk center. Kemudian radius. Radius tu adalah, kita tengok dia yang sebelah kanan ni, tapi kena buat punca kuasa. So radius dia adalah 5, bukan 25. 5. Sebab kita punya formula kita adalah R kuasa 2. Sama juga untuk contoh yang B ni. Kalau kita nak menjawab center, center adalah, kita nampak bacaan X ni tambah 2, maka bila kita nak tulis center tu kena ambil bacaan negatif 2. Kemudian untuk Y tu kita ambil kat sini, bacaan kita negatif 4, tapi kita akan ambil bacaan dia 4. Kita ambil lawan tanda dia yang asal. Kemudian radius pula adalah, kita ambil daripada sini. Ini adalah nilai R kuasa 2 sama dengan 2. So radius dia adalah punca 2. Kalau kita jumpa soalan ini, dia panggil general form. Kalau general form, kita dah lihat tadi, kalau general form, center tu adalah negative G. Kalau kita ikutkan formula, general form X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 2GX plus 2FY plus C equals to 0. Maka center tadi, kita dah tengok tadi, center dia adalah, kita ambil bacaan G ni, tapi ambil negatif. Kemudian Y tu ambil bacaan negatif F. Dan radius tu ada formula dia, kita akan ambil G kuasa 2 tambah F kuasa 2 tolak C. Ini dia punya formula dia. Jadi kalau untuk yang C ni mudah sikit lah. Untuk yang C ni, sekarang ni nak mendapatkan center. Untuk dapatkan center, kita lihat nilai di sebelah X ni. Kita lihat sebelah X ni.
Tapi kita nampak negatif 6. Kena bahagi 2 dulu. Dia kena bahagi 2 dulu. So kita akan dapat negatif 3. Tapi bila kita masukkan dekat sini, kita akan dapat 3, nilai X tu 3. Untuk Y pula, kita nampak negatif 10, tapi kena bahagi 2. So dapat negatif 5. Bila kita keluarkan dapat 5. So center dia adalah negatif. So center dia 35. Okey. Macam tu. Kemudian untuk radius, kita ambillah bacaan ni, formula ni. G kuasa 2. Maksudnya ambillah titik yang pertama ni, 3 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tolak C. C kita adalah 30. Okey. Jadi kamu gunakan kalkulator tu, berapa jawapan dia? Yang pertama 35, kemudian R tu adalah 2. Okey. Kemudian untuk yang D pula. Okey, untuk yang D, bila kita nak jawab soalan D ni, kita kena pastikan coefficient of X squared dan Y squared ni mesti 1. Jadi untuk soalan ni kena ubah dulu. Kita kena ubah, semua kena bagi 4. Itu isyarat dia. Semua bagi 4. So akan dapat negatif X tolak 2Y tolak dengan 11/4. Jadi step yang pertama kita kena bahagi semua dengan 4. Sebab kita kena pastikan coefficient of X squared dan Y squared tu mesti 1. Okey. Kemudian bila kita dapatkan center, kita akan ambil nilai di sebelah X ni, tapi kena bahagi 2. So kalau kita bahagi 2, dapatlah negatif 1/2. Bila kita keluarkan, kita ambil nilai positif 1/2. Kemudian untuk Y pula, kita ambil bacaan sebelah Y ni, negatif 2 bahagi 2, dapat negatif 1. Tapi bila kita keluarkan, kita ambil nilai positif 1. Okey. Kemudian untuk radius. Okey, untuk radius kita gunakan formula punca kuasa 1/2 kuasa 2. 1/2 kuasa 2. Kemudian 1 kuasa 2 tolak dengan C. C yang baru adalah negatif 11/4. Okey. So kita selesaikan ni. Nanti kamu selesaikan, dapatlah jawapan dia 2. Okey, soalan nombor 2, kita nak write the equation of each of the circle. Syarat dia adalah berbeza ya, A, B, C sampailah H. Kadang-kadang soalan diberi maklumat macam-macam. Jadi yang penting sekarang ni, kalau kita dapatkan equation, kita perlukan center dengan kita punya radius. Okay. Jadi untuk soalan yang pertama ni mudahlah. Kita ada center, kemudian kita ada radius. Jadi kita hanya ganti je. Okay. Jadi kalau ni kita ganti je. Okay. Walaupun soalan nak asalnya dalam bentuk general form ni. Okay. Kita boleh, kalau ada maklumat center, kita boleh gunakan maklumat center ni, saya gunakan HK. Okay, center pada origin. So 0, 0 lah, origin. Kemudian radius adalah 7. Okay. Jadi kita boleh gunakan standard form formula. So kita akan dapat X subset to 0 kuasa 2. Ini standard form punya formula. Kuasa 2, kemudian sama dengan R kuasa 2, 7 kuasa 2. Okey. Jadi kita akan dapat X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 49. Okey. Jadi yang ini mudahlah. Terus kita akan dapat equation. Okey, kemudian untuk yang B pun samalah. Okey, untuk yang B pun sama. Kita boleh gunakan standard form, lepas tu kita boleh expand. Yang B ni kamu cubalah. Okey, saya nak teruskan untuk soalan C ni. Okey, tangent to the X axis. Okey, kemudian radius length dia adalah 4. Okey, abscissa ni maksud dia nilai X tu. Kemudian tangent dia berada pada part CX. So kita punya maklumat ni radius length dia 4. Kemudian abscissa ni maksud dia nilai X tu negatif 3.
Jadi kita boleh ambil bacaan negatif 3. Negatif 3. Negatif 3, 4. Dia punya center dia. Negatif 3, 4. Katakan saya buat macam ni. Jadi sekarang ni kalau kita lihat radius kita 4. Radius kita 4, maksud dia daripada sini 4 ni 4. So ni bacaan dia adalah 4. Center dia adalah negatif 3, 4. Abscissa ni maksud dia nilai X tu. Nilai X tu negatif 3. Abscissa ni maksud dia nilai X tu negatif 3. Radius 4. So bulatan dia lebih kurang macam ni lah. Jadi kalau kita ambil center, katakan saya ambil bacaan center HK, ataupun kita boleh ambil nilai di sini negatif 3, 4. 3, 4. Dan radius pun dah ada. Radius tu adalah 4. Jadi yang pertama kita andaikan kalau kita ambil center tu adalah negatif 3, 4. Jadi kita punya equation kita adalah X tolak 3 kuasa 2 tambah dengan Y tolak 4 kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2. Ni nanti kamu expand. Kamu akan dapat nilai ni, nanti expand ni. Akhir sekali saya ringkaskan, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 6X tolak 8Y tambah 9 sama dengan 0. Ini selepas kita expand. Ini kalau saya andaikan center dia berada di atas. Satu lagi kemungkinan, kita perlu andaikan center tu di bawah. Jadi kalau kita ambil kemungkinan yang kedua, center tu di bawah. So kita ambil bacaan negatif 3, negatif 4. Kita akan gunakan equation yang macam ni. Kita gantikan, nanti kita akan dapat equation yang baru. Radius yang sama, radius sama dengan 4. So kita akan dapat, nanti kamu selesaikan equation kita yang satu lagi adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 6X tambah 8Y tambah 9. Okey. Ini soalan D. Okey, soalan D pula, tangent to both axes, a radius of 6 and center in the third quadrant. Jadi kita kena faham lah apa syarat-syarat dia ni. Okey, jadi kita boleh ambil tangent, maknanya kedua-dua tu adalah tangent. Kedua-dua tu adalah tangent. Kemudian center berada dalam pada third quadrant. Center pada third quadrant. Okey, 1, 2, 3. Okey, jadi kalau kita lihat balik, kalau kita buat lakaran, okey, ini adalah X axis, ini Y. Okey, sekarang ni dia kata tangent dia berada pada dua-dua paksi. Jadi kita boleh lakarkan macam ni lah. Kita boleh lakarkan bentuk bulatan tapi dia di bawah. Ni contohnya, contoh berkurang. Maka tangent ada dua-dua paksi dia ada. Dan saya lukis kat sini sebab syarat dia berada pada third quadrant. Bila third quadrant, maka mesti berada di sini lah. Okey, mesti berada di sini. Okey, kemudian radius dia 6. Kalau 6, maka sini akan jadi negatif 6. Sini pun akan jadi bacaan negatif 6. Maka daripada maklumat ni, kita dah ada center. Center adalah negatif 6. Negatif 6 center. Kemudian radius. Radius adalah 6. Jadi, kita kalau nak mudah ni, kalau kita dah ada maklumat center dengan radius, kita boleh gunakan daripada standard form. Standard form, kita gunakan. So, saya ganti je. X, jadi tambah 6 kuasa 2. Tambah dengan Y tolak 6. So, tambah 6 lah. Sama dengan 6 kuasa 2. So, ini nanti kita expand. Nanti kamu expand lah. Antaranya, saya expand. 12X tambah 36. Kemudian teruskan lagi Y kuasa 2 tambah 12Y. Kita expand terus. Kemudian samakan dengan
36. Nanti kamu ringkaskan, saya bagi jawapan je ni. So akhir sekali X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 12X tambah 12X, kemudian tambah 12Y tambah 36 sama dengan 0. Okey tak? Untuk yang ni? Boleh, sir. Okey, ni soalan D. Soalan D. Jadi kita nak create equation of the circle ni. Jadi paling mudah kalau kita ada maklumat center dengan radius, kita gunakan standard form. Kemudian ikut soalan. Kalau soalan nak standard form, kita berhenti pada step yang pertama ni. Kalau nak general form, kita kena expand sampailah kita dapat general form. Okey, kita tengok yang lain. Okey, ni soalan 2D. Okey, kita lihat soalan 2G ni. Okey, soalan 2G. Okey, soalan 2G ni kita nak mencari equation, tapi kita ada maklumat 3 titik. Okey. Ini kalau kita gambarkan ni. Okey, kalau katakan saya nak buat circle. Ni circle. Okey. Maknanya 3 titik ni berada di atas circle ni. Maksudnya mungkin titik yang pertama ni A kat sini 1 2. Kemudian yang B tu mungkin di sini. Yang ketiga tu mungkin di sini. Jadi kalau kita ada maklumat 3 titik di atas circle, jadi lebih mudah kita menggunakan general form. General form formula. Okey, so saya boleh gunakan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 2GX tambah 2FY tambah C equals to 0. Okey, kita gunakan general form ni. Dan kita gunakan setiap titik ni gantikan X dan Y dia. Okay? Jadi kalau kita ambil katakan yang pertama at point A 1 2, maksudnya kita ganti dah 1 tambah 4. Ni kita nak mencari G. Okey, kemudian 1 kita punya X kita 1, so tambah 2G. Kemudian kita punya Y kita adalah 2, so 4 F tambah C sama dengan 0. Okey. Ini kalau kita ganti maklumat yang pertama. Jadi dapatlah equation yang pertama 2G tambah 4F tambah C sama dengan 5. Ini adalah persamaan yang pertama. Okey. Kemudian kita ganti titik yang kedua pula, B negatif 3 8. Kalau kita ganti sini dapat 9 tambah 64. X negatif 3, so negatif 6G. Kemudian Y kita 8, so 16. 16F tambah C sama dengan 0. Okey. Ini nanti kamu permudahkan ni. Permudahkan negatif 38, akhirnya kamu akan dapat negatif 6G tambah 16F. Okay, tambah C sama dengan negatif 73. Ini persamaan yang kedua. Okay, kemudian kita ulang ganti pula titik yang ketiga. Okay. Kalau kita ganti titik yang ketiga, ini saya ringkaskan ni. Okey, saya ringkaskan. Kalau ganti nilai titik yang ketiga, ini saya permudahkan. Akhir sekali nanti kamu akan dapat negatif 18G tambah 12F kemudian tambah C sama dengan negatif 117. Ini adalah persamaan yang ketiga. Okey. Jadi kalau kita dah ada 3 persamaan, kita cari G, cari F, cari C. Okey, itu nanti kamu cubalah. Okey. Kamu cuba. Setakat ni ada soalan tak? Okey tak ni? Boleh ke? Yes, sir. Okey. Okay, saya ringkaskan. Dan nanti kamu akan dapat jawapan dia adalah saya ringkaskan ni.
Okey, nanti kamu selesaikan ketiga-tiga persamaan tu, kamu akan dapat nilai F. Okey, nilai F tu adalah negatif 29/11. Nanti kamu cari ni. Dan nilai G itu adalah 50/11. Nilai C adalah negatif 39/11. Jadi semua ni kita masukkan ke dalam equation tadi. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 2GX plus 2FY plus C equals to 0. So masukkan maklumat semua ni. So dapatlah nanti hari ni semua ni kamu akan dapat 11X kuasa 2 tambah 11Y kuasa 2 tambah dengan 100. Ini saya bagi jawapan hari ni 58Y dan gantikan C negatif 39. Okey, asalnya kita gantikan dapat bentuk per. Ini akan jadi 2 darab negatif 29/11. Jadi semua darab 11. Okey. So ini adalah jawapan akhir dia. Yang ketiga ni kita nak dapatkan find the equation of the tangent. Jadi equation of the tangent ni maksud dia kita kena faham dah. Tangent tu maksud dia apa? Kalau kita buat circle, tangent tu adalah garis yang langgar circle pada satu titik. Ini dia panggil tangent line. Langgar circle pada satu titik je. Okey. Sekarang ni kita nak mencari tangent. Kita nak mencari tangent. X kuasa 2 tolak 2X. Okey, bagaimana kita dapatkan tangent? Okey, kalau kita dapatkan garis tangent, titik dia beri. Okey, titik dia beri Y sama dengan X. Okey. Kalau kita nak mudah, ini kita akan dapat X 2X. Okey, dan yang ini kamu boleh refer pada nota ni. Pada nota saya 1, 3. Okey, sekali. Okey, sekejap. Okey, kalau kita refer pada nota, kalau kita dapatkan equation of tangent, cara dia mudah je. Kita ambil equation yang ada ni, katakan sejauh soalan A ni. Equation yang asal tu adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 2X tolak 6Y tambah 8 equals to 0. Okey, kalau nak dapatkan tangent line daripada equation of the circle, kita ubah swai sikit je. Kita ubah swai sikit. Yang X kuasa 2 ni adalah hasil darab X darab X. Yang Y ni adalah Y darab Y. Okey. Kemudian untuk yang ni pula kita pecah dalam bentuk hasil tambah. Maksud dia kita ada X tambah X. Okey. Yang ini kalau saya keluarkan 2 ni 3 lah ni. So 3 Y tambah Y tambah 8 equals to 0. Okey. Jadi dia punya kaedah dia, kalau kuasa 2 kita buat darab. Kalau kuasa 2 kita buat darab. Kalau tak ada kuasa ni kita pecah, jadikan dia ada 2X dan ada 2Y. Ini kalau 2Y darab 3 dapat negatif 6Y. Itu step yang pertama. Kemudian kita ubah swai sikit. Kita letak yang ni. Kita labelkan 1 1. Yang kedua kita letak 1 1 1. Okey. Tujuan kita labelkan yang kedua tu adalah X1 Y1 supaya kita boleh masukkan nilai titik ni. Nilai titik ni. Okey. So kita gantikan, ini adalah X1, ini adalah X2. Okey. Jadi kita gantilah. So kita akan dapat ini akan dapat 2X. So dapatlah 2X tambah 2Y. Kemudian tolak X yang pertama ni kekal, X1 je kita ubah, ganti nilai. Y pun sama, tambah 8 equals to 0. Okay. So kita permudahkan,
Jadi kalau kita permudahkan nanti 2x tolak x, 2x tolak x, kita akan dapat x. 2y, 2y tolak y, kita akan dapat negatif y. Kemudian tolak 2, tolak 2, tolak 6, tambah 8. So semua itu adalah 0. So equation kita adalah sama ada nak buat x equal to y ataupun y equals to x. Inilah kita punya equation of the tangent line. Okay. So macam tu je. Okey tak ni? Jadi kalau kita ada circle, kemudian kita nak dapatkan tangent line ni, mudah je. Kita ambil daripada equation of the circle ni, kita pecah. Kalau kuasa 2, kita pecah hasil darab. Y kuasa 2, hasil darab. Yang lain-lain ni kita pecah, ada 2x dan ada 2y. Jadi x yang kedua tu kita labelkan 1, y sub 1, supaya kita boleh ganti nilai pada x sub 1 dan y sub 1. Kita tengok contoh yang kedua. Jadi step yang pertama, saya salin dulu x squared plus y squared minus 8x plus 2y plus 15 equals to 0. Okey. Jadi kita akan ubah formula kita tadi adalah x sub 1 plus y darab y sub 1. Yang kedua tu letak sub 1. Kemudian yang ini saya kena factorize supaya ada 2 dalam kurungan. So kita ambil 4. Ini adalah hasil darab 2x, x tambah x. X tambah y 2x. Darab 4 dapat nanti 8. Yang ni pun sama juga. Saya kena pecah y tambah y sub 1 tambah 15. Okey, kita buat macam tu. Maknanya yang tak ada kuasa tu kita pecah jadi 2x 2y. Okey. Kemudian kita gantilah nilai dia. Kita ganti nilai. Yang pertama nilai 3. So dapatlah 3x. Y dia adalah negatif 2. So letak negatif 2y tolak 4 x tambah 3. Sebab x sub 1 ni 3. Tambah dengan y tolak 2 tambah 15. Okey, kemudian kamu permudahkanlah. 3x tolak 4x dapat negatif x. Negatif 2y tambah y, negatif y. Kemudian tolak 12 tolak 2, negatif 14. So tambah 1 equals to 0. Jadi kalau kita nak jadikan y ni sebagai tajuk, maka dapatlah, nak biarkan macam ni ataupun jadikan y sebagai tajuk. So y equals to negatif x ataupun 1 tolak x. Mana-mana pun boleh. Okey, 1 tolak x. So itulah kita punya tangent line equation. Find the length of the tangent. Okey, yang ini maksud dia kalau kita gambarkan dalam bentuk ni, kita katakan saya ada circle. Saya ada circle, yes. Lebih kuranglah Kemudian kita ada tangent. Okey. Kita ada satu tangent line, yes. Ingat yang tangent line dilanggar circle ni pada satu titik. Kemudian kita ada satu titik yang di luar. Titik yang di luar ni, yang ni. Ni 3, 5. Soalan dia, kita nak tahu berapa panjang daripada sini, titik ni ke circle ni. Katakan saya labelkan D dah. Berapa panjang dia? Jadi bagaimana cara kita nak mencari? Ni dalam kuliah ni kita dah belajar ni. Okey, jadi kalau kita nak gunakan formula, paling mudah guna formula je. Okey, formula dia kita sama juga, kita akan ambil equation ni. Kita akan ambil equation ni. Okey, saya ambil soalan yang pertama ni. Soalan A ni saya ambil equation x kuasa 2 tambah y kuasa 2 tambah 2x minus 4y minus 4 equals to 0. Okey, kalau kita nak mencari D, mudah je. Kita ambil D, kemudian kita akan ganti je nilai ni, ikut je. Okey, nilai yang pertama 3, so 3 kuasa 2. 3 kuasa 2. Nilai yang kedua 5, so 5 kuasa 2. Ganti je. 2 darab x, 2 darab 3. 4 darab 5, 20. Tolak 4.
Okey. Tolak 4. Lepas tu kita buat square root. Okey. Jadi kalau kita buat cara ni terus dapat jawapan. Nilai dia adalah 4. Macam tu je. Jadi kalau kita nak tahu ada satu titik di luar, di atas tangent, sekarang kita nak tahu berapa panjang daripada titik yang kat luar ni ke center. Ke circle. Itulah cara dia. Kalau untuk B ni, sebab kalau kita nak masukkan ke dalam formula tadi, syarat dia kita kena pastikan coefficient of x squared dan y squared ni mesti 1. Itu syarat dia kalau kita nak gunakan formula tadi. Okey, so saya bahagi semua dengan 3. Okey, yang ni tambah 2/3 x tambah 1/3y tolak 7/3. Syarat pertama, pastikan coefficient of x squared dan y squared ni mesti 1. Selepas tu barulah kita gunakan formula. So D sama dengan square root. Gantilah nilai -2. So ambillah -2 kuasa 2. Kemudian tambah -1 kuasa 2. Tambah 2/3 darab -2. Tambah dengan 1/3 darab -1. Tolak 7/3. Okey, kemudian jangan lupa kita akan buat square root. Okey, kita akan buat square root. Nanti kamu guna kalkulator. Terus kita akan dapat nilai dia sama dengan 1. Nanti kamu cek betul tak? Okey, soalan yang pertama, determine the coordinates of the center. Maksudnya kita nak mencari center. Kita nak mencari center. Ini soalan yang pertama, center dan radius daripada general form. Jadi kita kena ingat, kalau kita nak jawab terus center, terus kita ambil center ni adalah x dan y. Okey, kita ambil x ni, bacaan x ni, kita nampak positif 2, tapi kena bahagi 2 dulu. So kita akan dapat positif 1. Selepas kita bagi 2, kemudian bila kita nak dapat positif 1, masukkan dalam center, kena ambil lawan tandaan dia, -1. Kemudian yang kedua, kita lihat coefficient of y, tapi kena bagi 2 dulu. So dapat -3. Bila kita keluarkan, dia akan jadi positif. So ingat itu cara dia daripada general form kita nak dapatkan dalam bentuk center tu berapa. Kemudian radius. Okey, radius ingat kita ada formula dia. Formula dia merujuk kepada point yang kita ada tadi, center tadi. So -1 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tolak C. C kita adalah -26. Okey, yang ini kamu kira ni. Ini lebih kurang jawapan dia. Tolak 26. So ini adalah 6. Betul tak? 1 tambah 9 10. 10 tambah 26. So 36. Jadi radius sama dengan 6. Okey, ini soalan yang pertama. Kemudian soalan yang kedua. Find the distance from the point to the center of the circle. Okey, maksudnya ini sama yang kita bincang tadi lah ni. Ni kalau kita gambarkan, kalau katakan saya lukis circle. Kemudian kita ada tangent line. Ini sepatutnya lurus ni. Dan kita ada satu titik yang di luar. Katakan titik dia 7 9. 7 9. Jadi kita nak mencari distance dia daripada P sampai lah sini. Okay? Maka kita boleh gunakan yang tadinya. So D itu adalah D sama dengan square root of. Jadi kita boleh terus guna formula ni. Kita ganti je. 7 berapa tadi? Tangent from P to the center. Okey. Okey, boleh tak kita ganti ni? 7 kuasa 2. So kita ganti 7 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tambah 14 tolak 9 kali 6 54
tolak 26. Okey, cuba guna kalkulator ni, betul tak jawapan dia? Kita dapat berapa tu? 79 to the okey, yang ini saya menjawab soalan ini. Saya dah tertinggal. Yang saya buat sekarang ni saya menjawab soalan yang terakhir dulu. Okey, ini yang terakhir, betul tak? 10 kuasa 2. Ini sepatutnya 8, betul tak? Betul, sir. Tengok 8 Betul. Okey, ini saya terjawab soalan yang terakhir ni. Kemudian sebenarnya soalan yang kedua ni adalah distance from point 79 dengan center. Maknanya untuk soalan yang kedua ni kita kena ambil jarak di antara P79 dengan center. Center kita adalah negatif 13. So kita carilah, mungkin boleh gunakan label CP ke. So kita akan ambil square root of 7 tolak 9. Ni kita guna formula jarak, tolak 1. So tambah 1 lah. Kemudian tambah dengan 9 tolak 3 kuasa 2. Okey, betul tak kita punya jawapan? Sepatutnya 10. Betul ke 10? Okey tak? Betul ni? Okey, senyap ini. Ni soalan yang pertama, settle. Ni tadi soalan yang kedua, kat sini patutnya. Ni soalan yang ketiga. Yang ke-6, kita ada dua line intersect at P. Maksudnya dua garis ni akan bersilang pada titik P. Jadi soalan yang pertama kita dapatkan coordinate of P. Jadi kalau kita lihat soalan intersect dia, maksud dia kita akan buat simultaneous equation. Jadi kita akan ambil persamaan yang pertama. Okey, ini kita labelkan sebagai equation yang pertama. Kemudian kita ada line yang kedua. Okey. Line yang kedua ni kita ambil 3x tolak y equals to 0. Ataupun kita boleh gunakan y ni sebagai tajuk. So y equals to 3x. This one second equation. Okay, kemudian kita substitute equation 2 into equation 1. Okay, so kita akan dapat negative x minus 2 multiplied by 3x minus 7 equals to 0. Okay, so kita akan dapat negative 7x equals to 7. Therefore x equals to negative 1. Okay, kemudian untuk dapatkan nilai y kita boleh gunakan from equation 2, substitute x equals to negative 1. So y equals to 3 multiplied by negative 1. So kita akan dapat negative 3. Okay, maka koordinat P adalah negative 1 dan negative 3. Jadi dua garis yang bersilang ni koordinat dia adalah negative 1 dan negative 3. Okay, itu soalan yang pertama. Okey, kemudian kita lihat soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua kita dapatkan find the general equation for the circle with touches the line 3x minus y equal to 0 at P. Okey, jadi kita dapatkan general equation for the circle. Syarat dia sentuh pada garis 3x tolak y equals to 0 at point P and has the center lying on the line x plus y equals to 0. Okey, maksud dia center dia berada pada x tambah y. Okey, jadi kalau kita pertimbangkan, okey, maklumat yang pertama, center on the line x plus y. Okey, maka katakan center sekarang ni adalah kita gunakan HK. Okey, maka kita boleh gantikan, kita gunakan equation yang x tambah y. Okay, so kita boleh gunakan x tambah y equals to 0. Sebab kita ada garis, kita ada satu garis x
plus y equal to 0, dan center tu berada di atas garis ni. Okey, maka kita boleh gantikan HK ni ke dalam equation ni. So kita akan dapat H sama dengan ataupun kita boleh gunakan H plus K equals to 0. Okey, ini equation kita yang pertama. Okey, equation kita yang pertama. Okey, kemudian kita punya circle touches the line 3x minus y equals to 0. Okey, maksud dia kita ada point P. Okey, kita ada point P. Jadi kita boleh gunakan maklumat P tadi, kita masukkan ke dalam okey, jadi kita gunakan maklumat. Okey, jadi kalau soalan tu bincang touches the line 3x minus y equals to 0, okey, at P, yang ini merujuk kepada tangent line. Ini merujuk kepada tangent line sebab kita ada satu circle dan kita ada satu line 3x minus y. Maksud dia, okey, maksud dia ini adalah tangent line. Ini boleh dipanggil sebagai tangent line. Okey, so daripada tangent line ni kita boleh dapatkan dia punya maklumat gradient. Okey, so daripada sini, jadi kalau kita refer daripada 3x minus y equals to 0, so daripada sini gradient of tangent equals to y equals to 3x. So gradient of tangent tu adalah 3. Sebab kalau kita jadikan y itu sebagai tajuk, maka sebelah x tu dipanggil gradient. Okey, gradient. Okey, jadi sekarang ni kita boleh gunakan maklumat ni. Maksud dia kita dah ada gradient of tangent. Kita dah ada gradient of tangent, maksud dia kita ada circle. Okey, contoh dia macam ni lah, kita boleh lukis. Okey, tadi kita punya center tu di sini, HK. Okey, center tu HK, dan tangent line tu adalah tangent line. Okey, kita katakan ini adalah tangent line. Okey, jadi sekarang ni kita dah ada HK. Kita dah ada HK. Ini adalah HK. Okey, kemudian kita ada point P. Okey, point P kita adalah, tadi kita dah kira tadi P itu adalah P negatif 1 negatif 3. Okey, sekarang gradient yang di sini, gradient of tangent tadi kita dah kira 3, maka gradient di sini dipanggil gradient of normal. Ini dipanggil gradient of normal. Okey, daripada situ gradient of normal kita akan dapat negatif 1/3, sebab kita dah tahu bahawa kalau kita darabkan dua kecerunan, tangent darab dengan normal, nilai dia mesti negatif 1. Okey, so kita gunakan maklumat ni, maka dapatlah gradient of normal. So kita gunakan maklumat ni, dua maklumat ni, kita gunakan formula gradient. So gunakan dua point ni, kita gunakan formula gradient. Okey, jadi kalau kita gunakan formula gradient, so gradient antara dua titik, so kita akan ambil K subtract to negative 3 divided by H subtract to negative 1. Gradient tu kita boleh ambil daripada negatif 1/3, gradient of normal. So kita selesaikan ni, kita akan dapat K tambah 3, ataupun kita boleh gunakan ini, kita selesaikan ni, kita akan dapat persamaan yang kedua. Okey, selesaikan ni, kita akan dapat 3K tambah 9 sama dengan negatif H, ini akan jadi tambah 1, so dapat tolak 1. Maka kita akan dapat 3K tambah H
sama dengan negatif 10. Ini adalah persamaan yang kedua. Okay. Persamaan yang kedua. Okey, jadi kita selesaikan persamaan pertama dan kedua, kita cari H dan K. Okay, kita cari H dan K. Okay, jadi kalau kita selesaikan, kita cari H dan K, kita tolakkan dengan equation yang kedua, maka kita akan dapat K tolak 3K dapat negatif 2K, so equals to 10, so K equals to negative 5. Kemudian daripada sini kita boleh gunakan equation yang pertama, gantikan K tu negatif 5, maka H tu adalah 5. Okey. Jadi daripada sini kita dapat center tu adalah sama dengan 5 negatif 5. Ini kita punya center, 5 negatif 5. Okey, kemudian kalau kita gunakan maklumat, okey, kita gunakan maklumat, kita nak dapatkan radius pula. Seterusnya kita dapatkan radius. Okey, radius kita boleh ambil daripada center dengan point P tadi. Okey, katakan kalau kita gambarkan, ini kita ada circle. Okey, tadi kita dah ada center di sini, center. Kita dah ada center di sini. Kemudian kita ada P di sini. So P adalah, tadi kita dah kira P kita adalah negatif 1, negatif 3. Center tadi kita dah kira. Okey, center. Okey, so kalau dapatkan radius, kita kiralah dengan menggunakan jarak antara P dan C. P dan C. So kita akan ambil square root of, okey, C tadi saya labelkan ini adalah 5, negatif 5. So kita kira jarak dia. So kita akan ambil 5 tolak 1. Kemudian kita akan ambil Y pula, tolak 3 tolak 5. So tambah 5 lah, kuasa 2. So daripada sini kita dapat nilai R tu adalah 36 tambah 4, 40. Okay, so square root of 40. Okay, soalan nak general equation. General equation. So kalau kita gunakan standard form, kita dah ada maklumat center. So kita gunakan X, ni center kita ni, so tolak 5 kuasa 2 tambah dengan Y tolak 5, so tambah 5 kuasa 2, dan radius kita adalah punca 40 kuasa 2. Okey, ini standard form. Jadi kalau kita dapatkan general form, kita expand semua ni, expand. Akhir sekali nanti kita akan dapat X squared plus Y squared minus 10X plus 10Y plus 10 equals to 0. Okey, ini datang daripada kita expand semua ni, gabungkan dengan sebelah kanan. So kita pastikan jawapan dia mesti berhenti di sini. Maksudnya dalam bentuk X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 10X tambah 10Y tambah 10 equals to 0. Okey, sekarang ni kita ada satu circle. Okey, kita ada satu circle. Okey, sekarang tadi kita dah ada dia punya kita punya general equation of circle tadi, X squared plus Y squared minus 10X plus 10Y plus 10 equals to 0. Okey, kemudian kita nak tunjukkan show that the point 10, 0. Maksud dia kita ada satu point di luar ni 10, 7. Okey, 10, 7. Dia berada located outside the circle. Maksudnya dia berada di luar daripada circle. So bagaimana cara kita nak tentukan? Jadi kita boleh tentukan, okey, so kita boleh tentukan kalau kita ada center di sini. Okey, tadi kita dah tahu bahawa radius kita adalah, okey, tadi radius yang kita kira tadi adalah punca 40. Punca 40 radius tadi.
Jadi kalau kita nak tahu point ni berada di luar, kita kena rujuk kepada jarak antara dua titik ni. Kalau lebih daripada punca 40, maksud dia memang sah point ni berada di luar. Okey. So tadi kita punya center tadi 5, -5. So kita kira jarak antara dua titik. Kita kira jarak antara dua titik. Okey, ini tadi point X. So saya kira D. So D ni jarak antara dua titik, kita guna formula jarak. Jadi punca kuasa 10 tolak 5 kuasa 2 tambah dengan 7 tolak 5 kuasa 2. Okey, so kalau kita kira ni, okey. Hello. Hello. So kita akan dapat nilai dia 13. Okey, 13 ni kalau kita compare kan, dia berada lebih daripada nilai radius. Okey. Sebab nilai punca 40, nilai dia adalah punca 40, nilai dia adalah 6.32. Okey. Sebab punca 40 ni nilai dia adalah, kalau dalam bentuk decimal number, nilai dia 6.32. Okey. Jadi kalau kita lihat tadi D itu adalah 13. Dia lebih daripada nilai 6.32. Okey. So daripada sini kita boleh buat kesimpulan. Okey, since D greater than R, so the point 10,7 is located outside the circle. Okay, outside the circle. Okay, maknanya kita hanya tunjukkan D itu mesti lebih daripada R. Okay, jadi untuk soalan yang seterusnya, kita nak mencari, hence find the length of the tangent to the circle. Okey. Maksud dia kita nak dapatkan point sini pergi ke circle ni. So berapa jarak? Jadi kita boleh gunakan Pythagoras theorem. Maksud dia kalau kita nak dapatkan D, so kita gunakan D ni sama dengan, disebabkan ini adalah bukan hypotenuse, maka kita akan gunakan hypotenuse. Hypotenuse ini adalah panjang C pergi ke F tadi. Ini adalah F. Okey. Katakan okey, C dan 10/7 ni. Tadi kita dah kira ni. Ini panjang dia adalah yang kita kira tadi punca 40. D tadi 13. Ni tadi sini kita dah kira ini adalah panjang dia 13. So kita ambil 13 kuasa 2 tolak dengan yang ni. Ni tolak dengan radius kuasa 2. Kuasa 2 dan pastikan mesti buat square root. Maksud dia untuk mencari D yang kedua ni, maksud dia D yang kedua ni maksud dia yang ni lah. Okey, jarak di antara 10/7 kepada tangent to the circle. Okey. So kita carilah ni. Kita menggunakan Pythagoras theorem. So kalau kita kira 169 tolak dengan 40, maka kita akan dapat length dia adalah punca 129. Itu cara yang pertama. Okey, ini first method. Okey. Ini adalah first method. Okey. Ini cara biasalah kita gunakan Pythagoras theorem. Kalau kita nak guna cara yang kedua, second method, kita boleh menggunakan formula. Maksudnya kita ambil je point ni. Ni kalau kita nak cari distance. Okey. Kita terus ganti je dalam equation ni, general equation ni. So 10 kita ganti dalam sini. So kita akan dapat nilai dia adalah D.
kita boleh gantikan, masukkan titik ni ke dalam sini. So kita akan ambil 10 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tolak 10 darab 7, 10 darab 10 tambah 10 darab 7 tambah 10. Okey, kemudian kita akan buat square root. Ini cara sama seperti dalam kuliah. Okay. Jadi kita semak adakah jawapan dia betul. So 10 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tolak 100. 10 kuasa 2. Okey, 10 sudah 100 tambah 49 tolak 100 tambah 70 tambah 10. Buat punca. Answer. Okey, so kita akan dapat jawapan yang sama. Okey. Jadi untuk dapatkan length of the tangent to the circle, maknanya kita kalau ikut kat sini, cara yang pertama kita boleh gunakan Pythagoras theorem sebab hypotenuse tadi kita dah kira dan yang ini adalah radius. Okey. So kita boleh gunakan Pythagoras theorem. Cara yang kedua, kita boleh gunakan formula distance ni, length of the tangent ni, dengan cara kita ambil je general equation ni, kita ganti nilai x dan y. Kita ganti nilai x dan y, maka kita akan dapat jawapan yang sama. Okay, a circle which lies in the first quadrant touches the x-axis, y-axis and the straight line. Okay. Okay. Katakan ini kita punya circle. Kemudian lies in the first quadrant. Maknanya dia berada pada first quadrant. Touches the x-axis, y-axis. Okay, so kita akan buat macam ni lah. Ini adalah x-axis, y-axis, x-axis. Okay, ini adalah x, ini adalah y. Okay, so maklumat dia first quadrant 1. Okay, first quadrant touches the x-axis, y-axis dan straight line 3x minus 4y minus 20 equals to 0. Okay, ini adalah gradient yang positif. Gradient yang positif, so kita mungkin boleh buat ni kita boleh ambil ni sebagai tangent line. Tangent line 3x minus 4y minus 20 equals to 0. Okay, kemudian the point F 12,4 ni lies on the straight line. Okay, yang F ni berada di atas line, dua line, straight line tadi. So katakan di sini lah. Okay, di atas line, mungkin di sini. Okey, katakan F2 berada di sinilah. Katakan F2 berada di sini. Katakan saya labelkan dia sebagai, ini adalah F. F2 adalah 12,4. Ini adalah point F, 12,4. Okey, soalan dia, find the equation of the circle. Okay. Jadi kita kena ingat, kalau kita nak dapatkan equation of the circle, kita perlukan nilai H dan K, center dia. Tapi kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya ini adalah radius. Ini radius. Yang ini pun radius juga. Kan? Ini adalah radius. Yang ini pun radius juga. Jadi kalau kita nak labelkan center ni, kita nak labelkan center, sepatutnya center kita ni adalah center, kita mesti guna HK. Kalau kita refer pada gambar raja ni, H kita adalah R dan K kita pun R juga. Okay, so kita ada maklumat center R. Okay, kemudian kita boleh gunakan maklumat nak cari
radius, nak cari R. Okey, nak cari R, kita boleh gunakan maklumat jarak. Okey, katakan saya ambil di sini. Okey, di sini. Okey, sekarang ni kita gunakan formula. Point RR ni, okey, point RR ni kita nak cari distance dia kepada tangent line. Okey. Jadi kita boleh gunakan formula D ataupun R ni sama dengan, maksudnya kita ambil daripada center RR, kita kira jarak ni. Kira jarak ni ke garis tangent. So kita boleh gunakan formula, kita ambil di equation ni. So kita ambil 3R tolak 4R tolak 20. Okey, tolak 20. Okey, ini bahagi dengan punca kuasa. Okey, punca kuasa 3 kuasa 2 tambah negatif 4 kuasa 2. Ini formula dia. Okey, dalam soalan pun dah diberi. Ini formula kalau kita nak ukur titik kepada garis. Ini formula titik kepada garis. So kita ambil titik ni, ganti dalam equation ni, dan kita buat simbol modulus divide by coefficient of x and y. Okay. So ini tadi dia sama dengan R. Ini sama dengan R. Jadi kalau kita proses, kalau kita proses, kita akan dapat negative R minus 20 divide by, ni kalau kita selesai ni dapat 5 equals to R. Okay. Maka R ni kita boleh dapatkan, kalau yang pertama, ini sepatutnya dia ada plus minus ni. Kalau kita hilangkan absolute value, yang pertama kita akan dapat negatif R tolak 20 sama dengan 5R. Ni satu. Okay. So yang ini kalau kita kira, kita akan dapat R tu sama dengan negatif 10/3. Okay. Yang R ni kita tak boleh ambil lah, sebab radius tak boleh negatif. So reject. Satu lagi kita boleh ambil negatif R, negatif 20 equals to, kita ambil negatif lah, sebab bila ada sila value ni ada plus minus. So kita boleh ambil negatif 5R. Ni kalau kita selesaikan ni, kita akan dapat R equals to 5. Okay. So yang ni yang kita ambil sebagai jawapan. Okay. Jadi kalau daripada sini kita dah ada maklumat center 5, 5. So daripada sini kita ada center 5, 5 dan kita ada radius 5. So kalau kita dapatkan equation of a circle, kita dah boleh dapatkan daripada sama ada standard form ataupun dalam bentuk general form. Center adalah 5, 5 dan radius pun sama dengan 5. Okay. So kita gunakan from standard form, kita boleh ambil x tolak 5 kuasa 2 tambah y tolak 5 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2, 25. Okay. So equation of the circle ni kita boleh tinggalkan jawapan ini, ataupun boleh kita tinggalkan dalam bentuk general form. Okay. So kita boleh pilih kita nak buat macam mana. Okay. Mungkin bila kita expand ni, hari sekali kita dapat x kuasa 2 tambah y kuasa 2 tolak 10x tolak 10y, dan kita akan dapat plus 25. Okay. Okay, soalan B. Okay, kita nak mencari the length of the tangent from the point F to the circle. Okay, point F to the circle. Okay, jadi F tadi di luar. Okay, sekarang ni kita nak dapatkan length of tangent. So untuk length of tangent, kita boleh ambil daripada sini tadi. General form untuk circle ni kita dah ada tadi, x kuasa 2 tambah y kuasa 2 tolak 10x tolak 10y tambah 25. Ini adalah equation of circle. Okay. Kalau kita nak mencari ni, kalau kita ada circle, kemudian kita nak mencari length of the tangent. Okay.
Katakan kita nak mencari length of tangent, di mana F tu berada di sini. Ini kita nak dapatkan D ni. So kalau kita dah ada equation ni, nak dapatkan D mudah aja. Kita boleh gunakan formula punca kuasa, gantikan point F ni. Okey, point F tadi adalah 12/4. Ni 12/4. So kita gantikan. So 12 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tolak dengan 10 darab 12, 120 tolak dengan 40 tambah 25. Okey. Dan pastikan mesti buat square root. Okey, nanti kita akan dapat nilai dia adalah 5. Okey. 5. Maksudnya jarak daripada F pergi ke D ni adalah 5. The equation of the another tangent from the point F to the circle. Tadi kita dah lukis. Okey, sekarang ni kita ada circle. Okey, tadi kita dah andaikan mungkin tangent line tu di sini. Okey, ini point F. F tadi adalah 12/4. Okey, ini kita dah cari tadi. Okey, sekarang ni soalan dia nak mencari another tangent. Maksud dia kemungkinan dia satu lagi mungkin dia boleh di bawah ni. So yang kita nak cari sekarang ni yang merah ni. Okey. Jadi kalau dapatkan yang merah ni, nilai ni masih sama Ini kalau center dia masih sama ni, ini sama. Okey, ini pun sama. Ini adalah radius. Okey. Kalau kita lihat tadi, ini equation dia adalah 3x minus 4y minus 20 equals to 0. Okey. Daripada sini sebenarnya gradient kalau kita ubah sesuai, jadikan y ni sebagai tajuk. Jadikan y ni sebagai tajuk, so kita akan dapat gradient tu adalah ini kita akan dapat negatif. So akan dapat 3/4 ya. So dapat 3/4. 3/4. Ini kalau kita lukis dengan tepatnya, sebenarnya ini adalah dia seperti 90 darjah. Ini sebenarnya 90 darjah ni. Kalau kita lukis dengan tepat, ni sebenarnya 90 darjah. Ini sebab lakaran ini saya buat kurang tepat. Ini sepatutnya ini tangent sini dengan tangent sini mesti 90 darjah. Bila 90 darjah, maka bila kita dapatkan another tangent, so kita boleh gunakan gradient yang kedua. Gradient yang kedua tu kita gunakan M1 darab M2 mesti sama dengan negatif 1. So daripada sini kita dapat negatif 4/3. Okey. Dan kita ada point F 12/4. Okey. Jadi kita boleh gunakan formula Y sama dengan MX tambah C. Kita boleh gunakan formula ni. So Y kita adalah, Y ni biar dulu. So negatif 4/3X tambah C. Gantikan maklumat F. Okay. Gantikan maklumat F, maka C itu kita akan dapat 60. Okay. So kita boleh ganti ni. Okay, katakan saya tulis kat sini. Kita gantikan Y itu dengan 4 sama dengan negatif 4/3 darabkan dengan X 12 tambah C. Maka daripada sini C itu adalah, okey, kalau kita kira sini, ini adalah 4 negatif 16 20. Okey. Maka tangent line yang berikutnya adalah Y sama dengan negatif 4/3X tambah 20. So inilah tangent line yang kedua. Maksudnya tangent line yang ni. Okey. So itulah jawapan dia, negatif 4/3X tambah 20. Ataupun boleh juga kita buat 3Y sama dengan negatif 4X tambah 60. Okey, mana-mana pun boleh.